Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada adik-beradik yang sudah pun berada di sini. Saya belum sempat nak share kepada adik-beradik yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan anda yang sudah pun berada, kita seperti biasa lebih kurang dalam setengah jam 45 minit kita akan bersembang-sembang. Sembang-sembang pasal duit, alright, ilmu wang dunia akhirat. Itulah perbincangan yang kita selalu setiap hari bincangkan dengan anda. Apa yang patut kita buat, apa yang boleh kita buat, mungkin ada cadangan, mungkin ada soalan dan sebagainya, alright. So itulah yang kita selalu buat bersama-sama dengan adik-beradik yang ada kat sini. Jadi apa kata, jangan datang tanpa love. Tekan love banyak-banyak sebab abang-abang ni suka love sangat. Kita memang target 1,000 love, alright. Tekan sampai banyak sangat love kat situ, insya-Allah. Alright, dan seperti biasa, apa kata kalau kita sebelum memulakan sesuatu, kita mulakan dengan istighfar kita astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan 10 kali kita astaghfirullah. Sambil kita berastaghfirullahalazim, kita juga share kepada kenalan kita. Mudah-mudahan setiap tekanan yang kita buat tu ada rahmatnya, ada kebaikannya dengan kita astaghfirullahalazim 10 kali, dan kita dah kongsi pada 10 orang. Dan jangan lupa untuk tekan love. Nampaknya macam love dia kurang sangat, baru satu saja, seorang je yang tekan love. Tekan sampai 1,000, barulah semangat sikit. Apa-apa pun kekalkan semangat kita. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan yang positif dan menarik banyak benda yang baik, menarik banyak rezeki-rezeki yang macam lambat sangat, sebab energi kita insya-Allah dia akan tertarik. Jadi kita tengok sekarang adik-adik kita yang ada kat sini. Kita ada Dira Azman yang telah pun datang, dan Dira kita akan bagikan tepukan sebab yes, kita tepuk dia, kita 3 kali tepuk. Alright, itu dia morning dia cakap, alright. Morning, nampak dia kasih tepuk 3 kali tu, nampak. Jadi kita lagi satu kita bagi kat dia. Alright. Itu dia Dira Azman. Kita ada Wan Nur Syakila, Kak Wan Nur Syakila. Kita beri tepukan kepada Wan Nur Syakila juga yang berada bersama dengan kita pada hari ini. Teruskan, jangan lupa untuk tekan share dan juga tekan love banyak-banyak. Tekan love banyak-banyak. Hari ini kita akan bincangkan sedikit benda yang mudah saya rasa, tapi sangat-sangat powerful. Benda yang sangat-sanat penting untuk kita menarik banyak lagi rezeki-rezeki yang tu datang begitu pantas. Ada yang pantas, ada yang mungkin slow sikit. Tapi yang penting kita dah mula menarik. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan agar kewangan kita ni datang dengan begitu mudah, insya-Allah, right? Okey, kita ada Wan Nur Syakila tadi. Kita ada Abang Amir Hamzah. Kita beri tepukan kepada Amir kita. Kita beri tepukan kepada Amir Hamzah kita. Dan sambil tu saya nak juga terus share kepada kenalan. Saya pun kena share juga kan. Kepada kenalan-kenalan. Kalau tak, diorang ada yang marah juga. Salah babu tak share. Patutnya tak payahlah share. Korang teruslah datang kan. Dah tahu pukul 9, pukul 10 ni Abang Abu selalu selalu berborak-borak kat sini. Datang je kan. Jangan nak tunggu sampai aku nak panggil pun nak datang. Datang. Sebab Abang Abu ni semenjak sibuk sikit ni kuranglah dapat bersiaran, tapi insya-Allah kita akan terus bersiaran. Alright, okey. Alright, kita ada Amir Hamzah. Salam DA, salam AA. Salam AA daripada Singapura. Alhamdulillah, terima kasih kerana hadir, kerana datang. Kita nak berkongsi, kita nak bersembang, kita nak bertukar pendapat. Banyak benda yang kita nak buat pada hari ini juga seperti biasa. Dan selepas ni Abang Abu akan ke Seremban.
ada urusan di Seremban insya-Allah, dan akan kembali balik ke Johor pula lepas tu. Daripada Seremban insya-Allah balik sekejap dan terus ke Johor, dan saya akan berada di Johor Bahru esok dan lusa sehingga hari Isnin insya-Allah, 3 hari akan berada di Johor Bahru, dan esok saya akan bersiaran, bukan bersiaran, kita akan berjumpa dengan Ustaz insya-Allah. Alright, okay, Dira dia cakap okey, salam brother, dia brota, dia cakap salam prota. Macam prata bunyi dia. Right, anyway, kita ada ni, sekejap saya nak just like share sikit. So apa khabar semua korang ni? Asal dia macam tak boleh share pula? Ada je benda-benda ni. So apa khabar semua? Semua dah sarapan ke? Hari ni saya sarapan, semalam itu puasa, hari ni kita tak puasa. Okay, so saya nak just like let's see apa yang saya boleh buat. Okay, itu dia. Jom kita bersama dengan Abang Abu. Okay, kita ada chat sini, kita ada produk sini, kita ada soft. Sambil-sambil adik-beradik. Kita terus share. Okay. So AA breakfast apa? AA tadi breakfast, tengah breakfast, okey, tengah breakfast. Saya breakfast prata, bukan prata, tosi rava dengan teh kosong dengan telur 2 biji. Itu makan tadi. Lepas subuh saya pergi jogging, bukan jogging lah, saya walking. Lepas walking saya terus walk pergi makan. Lepas makan naik balik, dah relax, dan kita terus buat live sekejap, dan selepas ni dalam pukul 10 saya akan gerak ke Seremban insya-Allah. Alright. So apa khabar, dan bagi anda yang dah ada kat sini, adalah dalam 7,000 orang ni yang sedang melihat ni. So ada tak soalan-soalan yang anda nak tanya Abang Abu sebelum kita meneruskan topik pada hari ini? Abang Abu topik yang sangat mudah, sangat menarik, sangat simple, tapi dia sangat berkuasa, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Awak tanamkan benda ni, awak buat benda ni, dia luar biasa, dia sangat luar biasa. Alright, so itulah yang kita nak kongsikan pada hari ini dengan anda semua. Jadi bawalah member-member yang mungkin juga nak tahu apa tu kan, apa yang kita boleh buat agar dunia ilmu, wang dunia akhirat, benda ni bukan hanya kita dapat manfaatnya di dunia, malahan kita juga terus membawa manfaat ni untuk di akhirat juga. Itulah kita punya topik ataupun kita punya tajuk ataupun kita punya rancangan ini. Bagi yang first time, yang baru pertama kali mungkin dengar ataupun tengok Abang Abu, terima kasih kerana anda datang, dan insya-Allah kekal teruslah, jangan lepas ni dah datang sekali lepas tu alamak dia cakap bosan dah dengan budak ni kan, macam tu. Alright, kita ada Abang Rosmi kita. Apa khabar Abang Rosmi? Satu tepukan kepada Abang Rosmi kita. Dia tanya, bila nak makan nasi kandak dengan saya? InsyaAllah bang, saya tapi saya pergi Langkawi bang, satu hingga 2 saya pergi Langkawi, tapi Penang tu ada Penang, daripada Mara Penang, insyaAllah kemungkinan akan ada, tapi saya tak janjilah, mungkin dalam bulan 9, bulan 10, tapi bulan 9 saya penuh, mungkin bulan 10 kot. InsyaAllah kita ada, kalau ada rezeki lebih awal, mungkin saya akan lepak dengan abang, nasi kandar. Rindulah bang nasi kandar. Ingat lagi kita jalan-jalan, banyak tempat kita berjalan-jalan, betul? Dekat Kedah, aduh, banyak pengalaman dengan Abang Rosmi ni. Abang Rosmi lah yang akan bawa saya ke mana-mana bila saya duduk turun kat Penang, Kedah tu, dia lah akan kontrol Abang Abu. Alright. Assalamualaikum AB dan semua. Dr. Nisa Ibrahim, apa khabar Doktor? So alhamdulillah Doktor terima kasihlah kerana jenguk-jenguk. Kalau awak tak jenguk, siapa lah nak tengok. Tapi alhamdulillah, teruskan. Saya masih tak puas hati sebab ada kekurangan dalam love tu. Love tu kena banyak. Love tu kena banyak. Love tu kena banyak. Tekan. Jangan duduk diam je. Tekan love. Tekan love sambil cakap alhamdulillah. Tekan love macam tu. Jadi banyaklah dapat love. Saya nak 1,000 everyday, kalau boleh dapatlah 1,000. Alright, menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA dan AB, dia cakap macam tu. Hello, korang berdua ni, Dr. Nisa dengan si Dira ni, kau nak rindu-rindu tu dalam Zoom tu lah. Ni cuba jawab soalan Abang Abu. Kau ni fokus pada aku kan? Korang fokus pada kau berbual tu kat situ. Fokus, tanya soalan. Ada tak soalan yang korang nak tanya pada Abang Abu ni? Okey.
Alright, okay, apa nak tanya? Ada tak soalan-soalan yang mungkin anda nak tanya? Jadi kita boleh jawab sebab soalan anda adalah makanan minda saya. Soalan anda ni makanan minda. Awak tanya soalan, insya-Allah kita akan jawab. Saya terus jadi semangat bila ada soalan, right? Jadi tanya soalan. Dia cakap saya buat macam ni semalam saya cakap macam ni. Kening nek macam tu Alright. Okay, alright. So ada tak soalan? Come on, any questions mengenai kewangan? Apa saja yang awak rasa macam nak tanya, dipersilakan tanya. Sebab lepas ni insya-Allah Abang Abu akan kongsikan satu benda yang sebenarnya kita boleh lakukan untuk menarik pelbagai rezeki datang dalam kehidupan kita dengan mudah, insya-Allah. Semuanya pastinya dengan izin Allah. Tak ada benda yang berlaku dengan keteraan kita ataupun kehebatan kita ni. Nothing is going to happen. Semuanya dengan izin Allah. Kami tengah fokus ni. Jap nak fikir soalan. Aduh, doktor. Bismillah. Alright, yes. Alright, dan hari ini sebenarnya Abang Abu ada satu topik yang Abang Abu nak bagi. Dan kalau kita boleh memperterjemahkan benda ni dalam kehidupan kita, kita pasti akan mula melihat kebaikan. Mula melihat rezeki ni macam mudah, insya-Allah. Dia macam memang mudah, dia bukan macam, dia memang mudah. Rezeki menjadi mudah, rezeki menjadi indah, hati menjadi tenang, dan ini adalah benda yang Abang Abu nak kongsikan untuk masa-masa lepas ni. Banyaklah sebab benda ni panjang sangat. Kita akan bincangkan, kita akan bagi. Setiap hari you akan dapat sesuatu yang menarik, insya-Allah, pastinya dalam perkongsian ni. Dan saya juga sentiasa nak dapatkan soalan-soalan, mungkin ada sharing, ada benda-benda yang nak tanya, silakan. Alright. So hari ni Abang Abu nak bawa satu topik. Kalau tak adalah soalan lagi kan, mungkin masih belum ada soalan lagi, fikir-fikirkan. Bila ada soalan nanti tanya sajalah kepada Abang Abu, insya-Allah. Hari ni saya nak bawa satu topik yang very mudah, tapi dia sangat luar biasa. Sebenarnya kita ni menarik rezeki dengan kasih sayang. Tu dia, dengan kasih sayang, dengan mempunyai sifat kasih sayang, sifat yang kita menyayangi sesuatu, kita menyayangi seseorang, kita menyayangi apa yang kita buat, kita menyayangi melihat kejayaan orang, kita bila rasa sayang dengan semua orang-orang yang berada dengan kita dan sebagainya. Ini adalah satu benda yang boleh menarik rezeki dengan begitu luar biasa. Alright, sifat kasih sayang ni kalau kita tengok ramai orang yang berjaya. Kalau kita tengok kejayaan ni pelbagai cara, pelbagai bentuk tau. Tapi kita tengok ada orang dia mudah saja. Dia tak adalah nak bekerja macam gila-gila whatever dan sebagainya. Tapi dia hanya memperterjemahkan satu benda, iaitu kasih sayang. Dia buat semua benda dengan penuh kasih sayang. Dan malahan bila kita buat dengan penuh kasih sayang ni, benda-benda jadi sedap. Kalau masak kan, kalau kita masak, kau masak dengan kasih sayang tau, love dan cinta dan sebagainya. Masakan tu jadi sedap. Serius, tak percaya boleh buat lah. Masak dengan penuh kasih sayang. Lepas tu masak dengan rasa benci tu. Benci-benci, kau cuba makan, mesti memang tak sedap. Jadi Assalamualaikum, dia cakap, Abang Abu yang manis. Disebabkan dia cakap saya manis, satu tepukan untuk Azim. Azim, sebab dia cakap manis tu. Aku kalau dengar manis, aku akan tepuk 2 kali. Alright, dan kita nak bagi dia juga satu horn. Tu dia. Alright, okay Azim, terima kasih kerana hadir Azim. Saya nak tanya, saya buat bisnes secara kecil-kecilan, tiba-tiba dapat offer besar. Apa perlu saya buat baik dari segi mental, fizikal dan rohania? Apa lagi, ambillah peluang tu. Bila benda tu kecil, bila datang peluang besar, ambil peluang besar tu. Tapi bila kita nak ambil peluang besar, kita perlu tahulah persediaan kita. Kalau kita tak ada, carilah rakan-rakan ataupun sesiapa yang boleh menjadi kolaborasi dengan kita untuk mengambil. Kalau kita sendiri rasa kita ni tak ada resources, tak ada kekuatan, tak ada persiapan dan sebagainya, kita bincangkan dengan orang-orang yang mungkin boleh bersama dengan kita bantu mengambil peluang tu. Jadi pada saya, bila kita dapat offer besar, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Sebab itulah yang kita nak, betul. Bila kita buat bisnes secara kecil kan, cakap Allah dapat besar, ya Allah Engkau murahkan rezeki aku, Engkau whatever. Jadi Allah bagi. So bila Allah bagi, kita terima dengan reda, terima kasih Allah. Sekarang tunjukkan pula macam mana aku nak menyelesaikan benda ni, macam mana aku nak handle benda ni, macam apa yang perlu aku buat. Kita kena berserah pada dia dulu, lepas tu kita buat apa yang kita kena buat.
buat. Jadi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dahulu, dan seterusnya kita mula berikhtiar. Kita mula berikhtiar, mula cari apa yang perlu kita buat, bincangkan dengan orang-orang tertentu, dapatkan panduan, dapatkan ilmu kalau perlu, lepas tu dan mula melakukan benda tu. Itu cara dia. So cara dia adalah macam tu. Alright? Kita redha, kita terima, alhamdulillah, kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berikan kita peluang tadi, dan sekarang kita minta boleh Allah, kalau kita kurang mahir, kita tak tahu dan sebagainya, kita minta Allah, ya Allah, aku dapat, terima kasih Allah, sekarang macam mana aku nak menguruskan benda ni, apa yang aku perlu buat, apa yang aku perlu lakukan, ya Allah, Engkau tunjukkanlah aku. Lepas tu kita terus berikhtiar mencari benda-benda yang perlu kita lakukan untuk kita buat benda tu, right? So itulah mamu-mamu sambil-sambil kita cerita pasal apa topik kita pada hari ni, kita juga jawab soalan-soalan ni. Rezeki menjadi mudah, Abang Abu nak kongsi. Terima kasih Abang Abu. Nama Ibrahim. Tarik rezeki dengan kasih sayang. Betul. Masak dengan sayang memang sedap. Semalam AA ajar, jangan bagi hati dan jiwa. Betul. Jangan bagi hati dan jiwa pada apa-apa pun, alright? Jangan bagi hati dan jiwa kepada apa pun, tapi saya cakap kasih sayang. Terjemahkan kasih sayang tu kita boleh bagi pada semua orang dengan kerana Allah. Kita berkasih sayang kerana Allah. Tu power dia lah. Jadi kalau kita melihat seseorang tu dengan penuh kasih sayang, orang datang kedai kita, orang tanya pasal produk kita, kita bagi tahu dengan penuh kasih sayang, awak nampak rezeki kita lebih mudah. Kalau kita tengok orang-orang yang berjaya, ramai orang-orang yang berjaya, kalau tengok mereka menggunakan kaedah kasih sayang untuk dalam menjemput rezeki, malahan menarik rezeki yang luar biasa kerana kasih sayang yang sangat ikhlas, kasih sayang datangnya daripada jiwa, kasih sayang datang daripada hati ni. Benda-benda ni akan menjadikan dia menarik. Betul. Alright, so itulah yang saya maksudkan dengan kasih sayang. Alright, semalam AA dah ajar, betul. Alright, Kak Nisa Ibrahim dah minta balik, kakak simpan. Betul, benda ni adalah kita punya urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan simply nak bagi benda ni, tapi kasih sayang. Kasihlah kasih sayang. Bercerita dengan penuh kasih sayang, menjual dengan penuh kasih sayang, kita mengambil berat dengan penuh kasih sayang. So kasih sayang ni sangat powerful kalau kita boleh amalkan dalam kehidupan kita, dalam segala benda ni bersifat kasih sayang. Sangat, kita benda ni best tau. Kalau kita mula tengok orang yang susah, kita ada kasih sayang, macam kita nak bantu dia, kita jadi, sebab dengan adanya sifat kasih sayang, dengan sendiri kita menjadi seorang yang pemurah dengan sendirinya tau dia. Sebab apa yang kita nak pupuk adalah sifat pemurah tadi, tapi untuk pemurah ni perlu ada hati yang boleh memperterjemahkan kasih sayang. Mereka lakukan satu dengan penuh kasih sayang. Faham? Bermula dengan keluarga kita, kasih sayang terhadap anak kita, kepada isteri kita, kasih sayang pada adik-beradik kita, kasih sayang pada keluarga kita. Jadi kasih sayang ni memainkan peranan dalam kita menarik rezeki yang sangat-sangat dahsyat lah. Sebab rezeki macam inilah yang sebenarnya akan menjadi satu benda yang sangat luar biasa. Dia akan ada keberkatan dia, dan daripada keberkatan itulah kita dapat juga menikmati akhirat nanti. Sebab bila kita menjemput rezeki dengan kaedah kasih sayang, rezeki yang datang ni sangat berkat. Dan bila rezeki tu berkat, kita tak perlu risau. Keberkatan tu akan menyebabkan kita akan berzakat, kita akan memberi, kita akan bersedekah dan sebagainya. Jadi kasih sayang, amalkan benda ni. Mungkin ramai yang macam rasa benda ni macam apa benda ni kan, apa benda ni, dia cerita ilmu wang lah, lepas tu cerita kasih sayang. Betul lah. Bagi yang tak faham, tak maaf lah, saya pun tak boleh cakap apa kan. Tapi yang bagi faham, memang awak akan faham, alright? Memang akan faham betapa pentingnya kasih sayang ni dalam kita membina satu kekayaan yang luar biasa, bukan hanya kat dunia ni, malahan kat akhirat. Jadi kasih sayang memainkan peranan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya menjemput anda ni semua memulakan sesuatu dengan penuh kasih sayang, melihat sesuatu dengan penuh kasih sayang, lakukan sesuatu dengan penuh kasih sayang. Sebab dengan sifat kasih sayang ni, awak akan mula melihat sesuatu yang luar biasa, insya-Allah. Alright? So itulah yang Abang Abu nak kongsikan sambil-sambil saya berada di sini. Ada soalan ke? Ramai nak kena minta balik ni. Tahu tak apa? Kan? Ramai tak tahu, babe. Ramai tak tahu tak apa kan? Bisnes dari hati dan ni, yalah betul lah, bisnes daripada hati.
Daripada hatilah yang kita keluarkan kasih sayang tadi, rasa cinta dan sebagainya, daripada hati. Kita tak boleh menyerahkan hati tu. Kalau kita menyerahkan hati tu, maka kita tak boleh mengeluarkan kasih sayang. Kita tak akan boleh mengeluarkan banyak benda. Sebab semua benda-benda ni keluarnya daripada hati. Kalau hati ada pada kita, maka dia akan jadi dengan sendirinya. Cuba fikirkan apa yang Abang Abu cerita. Cuba fikirkan dan cuba lihat balik, cuba cari dalam Quran ke, dalam hadis ke, dalam buku-buku ke, cuba cari ada tak benda-benda yang macam ni. Kalau ada, hantar pada Abang Abu. Hantar pada Abang Abu dan insya-Allah you akan rasa sangat luar biasa insya-Allah. Alright, Azim no sila minta balik. Alright, bisnes daripada hati dah ni. Nak tanya, okey, doktor boleh tanya. Doktor silakan tanya tanya saya sekarang. Alright, tanya insya-Allah, tanya. Apa dia doktor? Soalannya boleh tanya soalan insya-Allah, boleh tanya soalan. Apa dia? Kalau startup bisnes, okey ke nak mulakan dengan modal pinjaman? Contoh pelajar baru yang graduate. Okey now. Pada Abang Abu, saya lebih suka orang jangan mengharapkan duit dalam memulakan perniagaan. Dia perlu memulakan dengan apa yang ada. Dia perlu belajar sesuatu untuk mengumpul duit dan sebagainya. Itu saya punya pendapat. Ini bukan betul atau salah, tapi cara Abang Abu fikir adalah kalau kita nak buat perniagaan, kita tak boleh macam modal pinjaman tu boleh, bukan tak boleh, tapi apa yang awak nak buat. Sebab kadang-kadang bila kita mula mengambil pinjaman dan pinjaman pula ada kos, nak pinjaman yang berkos tau. Maksudnya dia ada KA hibah dan kita perlu bayar sesuatu. Itu juga boleh merunsingkan. Sebabnya perniagaan bukanlah macam duit gaji sebulan confirm kita dapat gaji. Contohnya. Alright, tapi dalam bisnes bukan macam tu. Mungkin hari ini kita boleh dapat, esok mungkin tak dapat. Mungkin seminggu tak ada dapat. Sebab kita ada banyak lagi benda-benda yang perlu kita lakukan. Jadi, bila kita ada bebanan pinjaman tadi, dia akan menjadikan kita macam suffer sikit. Alright? Sebab tu pada saya, sebelum kita nak meminjam ni sebenarnya perlu untuk kita nak mengembangkan bisnes. Maksudnya kita dah buat dulu. Kita dah buat sikit, kita dah tahu nampak dan kita perlukan modal sikit. Dan berapa modal yang kita perlukan untuk kita mengembangkan. Bukan baru nak start. Ramai yang mengambil duit, dia baru nak start. Jadi dia tak ada pengalaman tau. Dia dapat duit, dia beli benda-benda konon-konon, benda yang perlu untuk bisnes. Dia beli itu, dia beli ini dan sebagainya. Akhirnya untuk bisnes tak ada modal. Tak ada modal untuk bisnes. Jadi inilah yang Abang Abu rasa sesuatu yang perlu. Alright, diberikan perhatian. Jadi pada Abang Abu, sesuatu benda yang perlu kita start nak bisnes, saya cadangkan jangan start dengan benda pinjam. Jangan start dengan pinjam. Nak pinjam dengan banyak dan sebagainya. Tapi ada benda-benda yang kita boleh buat seperti dapatkan grant. Contohnya ada grant-grant dalam bidang-bidang tertentu, kita cari. Boleh tak dapat grant benda-benda macam tu? Alright, kalau nak pinjam, kita perlu mempunyai satu benda yang solid. Maksudnya kita tahu benda ni memang betul-betul kita memang sudah mencuba. Sudah ada percubaan. Sudah ada something yang kita lakukan. Dan kita boleh meminjam. Itu saya punya pendapat. Mungkin saya salah. Alright? Dan saya juga bagi tu pinjaman tu mengikut kita punya pengalaman kita. Kadang-kadang ada orang ni dia mempunyai pengalaman yang boleh melakukan macam tu. Jadi dia boleh dapatkan pinjaman dan sebagainya. Tapi untuk orang baru, saya cadangkan janganlah kita mulakan dengan pinjaman. Buat dengan apa yang kita ada, duit yang sikit. Ataupun pinjaman yang mampu kita bayar balik. Mungkin RM1,000 kan. Macam tu tak apa. Mungkin kita pinjam RM1,000, RM2,000. Kan. Pinjam RM3,000 pun tak apa. Right? Untuk kita memulakan bisnes kita. Dan kita ada kaedah untuk bayar balik dan sebagainya. Sebab tu Abang Abu selalu pesan, mulakan dengan apa yang kita ada. Jangan cuba nak buat dengan benda-benda yang pinjam dan akhirnya kita sangkut dalam pinjaman, menjadi bebanan, akhirnya kita yang merana dan sebagainya. Jadi mulakan dengan apa yang kita ada. Itu saja yang saya boleh bagi tahulah. Alright. Assalamualaikum brother. Tu Ismah. Ismah dia dah hari jadi dia 2-3 hari ni dia celebrate hari jadi macam tak apa 2-3 hari babe. Tak berapa sesuai. Elok start kecil. Okay. Sister ada gak ni? Yes, build startup. Nisa Ibrahim. Terasa sis Nisa ni.
Korang berbual apa aku pun tak faham. Tapi apa-apa pun itu nasihat ataupun bukan nasihat lah, sebagai satu guidance. Mungkin awak boleh pakai benda tu, atau aku rasa tak adalah, aku boleh je dapat pinjaman untuk aku mulakan. So terpulang pada apa bisnes yang kita lakukan, terpulang pada apa peluang yang kita dapati, dan terpulang kepada pengalaman dan semua skill-skill yang kita ada ni memainkan peranan. Dia banyak benda yang sebenarnya memainkan peranan sebelum kita boleh memberi boleh meminjam atau tak. Tapi yang terbaik adalah mulakan daripada apa yang kita ada. Start dengan what we have. Alright, until we have the confidence, kita ada pengalaman, kita dah dapat some momentum kat situ, masa tu kita memerlukan kewangan, barulah kita go for that pinjaman. Itulah agak merisaukan bila tengok baru nak start live tapi dah syarat dengan pinjaman. Yes, betul. Memang saya memang tak galakkan. Alright, salam Abang Abu, Amir Hamzah. Okey, Amir mungkin ada soalan ke Amir? Alright, boleh tanya soalan kalau ada soalan. Boleh tanya. Okey, boleh tanya soalan. Ada apa-apa soalan boleh tanya, insya-Allah. Tanya je soalan. Apa soalan yang awak nak tanya, dipersilakan. Okay, ada ke soalan? Alright, kalau tidak kita ada 5 minit lagi sebab saya insya-Allah 9:45 saya dah nak kena bersiap sedia untuk ke Seremban hari ini insya-Allah. Lepas tu yes, malam ni kita ada challenge. Kita ada challenge. Alright, 21 days, bukan 21 days, 21st of August kita challenge. Macam mana kita nak hafal surah Al-Khafi. Surah Al-Khafi yang akan dipimpin oleh ustaz kita insya-Allah, untuk kita semua sama-sama dapat menghafal surah yang sangat sangat disyorkan. Alright, insya-Allah. Jadi itu yang kita akan cerita. Tapi hari ini Abang Abu punya satu benda yang Abang Abu nak bagi tahu adalah bila kita nak menjemput rezeki kita dengan luar biasa, maka kita amalkan sifat berkasih sayang. Kita kasih sayang dengan, kita mula amalkan sifat ni. Cuba pupuk benda ni daripada jiwa kita supaya kita mempunyai sifat kasih sayang. Kita melihat sesuatu dengan penuh kasih sayang. Kita melihat sesuatu sebagai satu ciptaan ataupun satu nikmat yang Allah bagi pada kita, supaya kita nak melihat segala-galanya. Jangan sedikit pun kita melihat dengan rasa benci dan sebagainya. Sebaliknya kita rasa dengan penuh kasih sayang. Itu saya rasa sangat betul. Contohnya kita tengok tahu, macam Ustaz Abid Liu lah, satu contoh yang saya rasa sangat terserlah kan. Bila tengok ustaz ni dia penuh kasih sayang. Dia punya cara cakap, dia punya cara dia buat sesuatu, cara dia menangani masalah, cara dia menangani isu-isu yang dilemparkan dan sebagainya. Dia menggunakan kasih sayang ni sahaja untuk dia boleh cover a lot of things. Dengan rasa kasih sayang dia menghilangkan banyak benda-benda yang kita rasa macam sangat macam susah. Jadi saya rasa kalau kita dapat memupuk benda ni, dan pastinya ilmu ataupun wang yang kita dapat tu akan menjadi satu keberkatan yang luar biasa, dan akhirnya dia boleh membantu kita mencapai kejayaan dunia akhirat. Itu yang saya pastilah insya-Allah. Alright, salam Abang Abu. Dia cakap apa ni? Los, I nak example sebab tu pesan start kecil dulu. Thank you AA. Kita aim big masa mula atau kita slow and steady? Mana lagi baik? Dia start small, dream big. Tu dia punya formula. Start small, dream big. Big tu kena ada sebab dia akan menolak kita. Dia akan push kita tau. Kalau kita tak ada dream big, kita tak ada dream yang besar, yang macam luar biasa, kita ni tak akan bermotivasi. Kita ni akan ambil mudah. Kita ni akan berada di comfort zone. Sebab kita rasa macam, nothing that push us forward. Tapi kalau kita ada something, some purpose yang besar, some dream yang luar biasa, some dream yang orang cakap gila lah, gila. Benda-benda ni akan buat kita push dan kita akan buat. So, tapi start small. Start jangan besar-besar. Start small tapi dream big. Alright, start benda yang simple tapi dream besar. Itu yang pada Abang Abu sangat luar biasa. Right? Jadi, memang kena aim big dan bukan hanya masa mula. Aim big ni dia macam panduan lah. Kita nak pergi ke satu tempat, dia macam GPS lah.
Kita nak pergi satu tempat, kita tekan GPS. So tempat tu dia jadi tarikan kita. Kita akan buat. Kita akan berhenti. Sekejap tadi kita sambung balik. Kalau penat kita berhenti. Kalau ada masalah kita betulkan. Tapi kita akan meneruskan perjalanan sebab itu kita dah tahu tempat tu. Sebab tu dream big tu adalah something yang menarik kita ke sana. So perlu ada dream big. Tapi small. Start small. Alright? Start small, dream big. That is something yang you boleh letakkan dalam kepala otak. Buat apa pun. Apa saja yang kita mulakan, start small, dream big. Mula sedekah pun sama. Bila kita bersedekah, sedekah apa yang kita mampu. Tapi dengan niat ya Allah aku nak sedekah lagi banyak. Ya Allah aku nak sedekah lagi banyak. Ya Allah. Mungkin kita solat pun sama. Okey, kita solat. Mungkin kita solat wajib je dulu. Lepas tu kita cakap aku nak tambahkan sikit. Ya Allah aku nak pastikan aku nak sembahyang, nak solat ni dekat masjid. Mungkin kita mulakan kat rumah dulu. Lepas tu kita cakap ya Allah aku kat rumah aku nak dekat masjid. Dream big ni. Aku nak, kalau boleh aku nak 30 hari depan Mekah ni. Depan Kaabah aku nak solat. Ya Allah, kita dream yang beyond, like yang something yang akan buat kita nak ke sana. That's what I mean. Alright, start small, dream big. Akan push kita. Kalau kita start small, no dream, then kita tak akan ke mana. Kita akan remain small bila-bila. Tapi bila kita start small, dream big, kita akan mula fikirkan macam mana aku nak pergi ke sana tu. Something yang saya rasa boleh you take it and apply dalam like kehidupan kita, insya-Allah. Alright, boleh? Alhamdulillah. Alright, so ada lagi ke soalan? Kalau ada soalan saya masih lagi menunggu. Alright. Okey, masih lagi menunggu, insya-Allah. Okey, ada soalan lain ke? Tadi Amir, alhamdulillah Amir dah keluar dah, Amir dah tanya dah. Okey. Okey, so adakah apa-apa lagi soalan yang perlu anda tanya? Dipersilakan, jangan malu-malu tanya. Okey, terima kasih Amir Hamzah, kita bagi tepukan kepada yang tanya. Alright, dan insyaAllah pada hari Sabtu ni, hari Sabtu yang akan datang, besok saya akan dekat Johor. The next week insyaAllah kita akan buat satu di Kuala Lumpur. Jadi adik-beradik insyaAllah luangkan masa untuk datang. Kita nak belajar something insyaAllah kepada adik-beradik untuk kita dapat meneruskan perjalanan dengan lebih fantastic lagi insyaAllah. Alright, so ada apa-apa soalan-soalan yang nak diperkatakan, nak dipersoalkan, boleh sahaja kita bersoal jawab. Tak ada. Alright, dan terima kasih kepada yang tekan love. Dah 2253. Waduh, ya akbar, aku suka. Macam itulah. Katakan tengok dapat pahala juga kan. Sekarang share tu yang kurang. Lepas ni cuba pula share. Setiap kali share, Astagfirullahalazim. Share pada kenalan, kepada rakan-rakan kita dan sebagainya. Share. Alright? Sebab lagi banyak kita share, lagi banyak kebaikan, kita share dengan penuh kasih sayang. Kita share, ya Allah, ya Allah aku share ni, mudah-mudahan brother ni ataupun sister ni ataupun orang aku share ni dapatlah hidayah daripada apa yang dikongsikan, dapatlah ilmu daripada apa yang dikongsikan, mudah-mudahan dapatlah cahaya daripada ilmu ni. Kita dengan penuh kasih sayang kita share. Macam itulah, something like that. So alright, so kita ada 12,000 orang penonton hari ni. Terima kasih kepada 12,000 yang melihat. Dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Alright, so kita dah bagi DJ Horn, kita bagi party noise kita dah ting. Kita juga ada alright, so itu sajalah untuk hari ini. Kalau tak ada lagi apa-apa soalan, alhamdulillah saya dapat buat balik ilmu wang dunia akhirat selepas sedikit kata orang adjustment, sebab kita ada adjustment sebab banyak program kan, jadi dia kena adjust sikit. Tapi lepas ni insya-Allah Abang Abu cuba dapatkan kaedah untuk memastikan setiap hari insya-Allah dengan izin Allah dapat kita berkongsi ilmu wang dunia akhirat ni. Alright, esok saya akan bawakan topik yang juga penting. Sebab setiap hari Abang Abu pakai sampaikan ni, kita amalkan. Buat sajalah. Right, buat saja, jangan banyak tanya. Kalau benda tu baik, buat je. Kalau benda tu jahat, dan tanya banyak. Kalau benda tu baik kan, kita buat je. Salah ke kita nak
nak melihat orang tu dengan kasih sayang, kita kasihan kat orang tu, like kita macam nak membantu orang. Salah ke? Tak salah kan? Bila tak salah, buat saja. Alright? Walaupun orang cakap, alang kau ni diperbodohkan, tak apalah. Kita tahu, kita niat kita nak membantu, nak kasih sayang kerana Allah. Kita nak membantu orang tu kerana Allah, kerana kasih sayang kita like terhadap saudara kita. Setiap saudara, setiap orang yang beragama Islam adalah saudara kita, dan kita perlu ada kasih sayang terhadap saudara kita. Melihat keadaan mereka, kita like penuh kasih sayang, kita bantu mereka, kita buat baik kepada mereka, kita bagi mereka makan minum dengan kasih sayang. Kalau ada kemampuan yang lebih, kita bagi mereka dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan daripada amalan macam itu, daripada apa yang kita bagikan tu, dia akan membawa banyak rezeki-rezeki yang tak disangka, rezeki-rezeki yang tak pernah terfikir, rezeki-rezeki datang daripada pelbagai bentuk, pelbagai arah, pelbagai keadaan. Jadi teruskan memberi kasih sayang dengan penuh keikhlasan kerana Allah. Jadikan kenapa kita berkasih sayang, kenapa kita nak bagi kasih sayang ni kerana Allah, kita nak bantu orang tu kerana sifat kasih sayang kerana Allah. Jadikan benda tu sebagai amalan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kita mencapai apa jua, perniagaan baik, sales baik, engkau nak buat apa, nak saham, nak itu, nak ini, semua benda lah kau buat, bila ada kasih sayang, dia tarik macam ni. Dia tarik macam ni, right? Salam Jumaat AA yang handsome, dalaman dan luaran. Syukur Alhamdulillah dengan Allah atas ciptaannya terhadap engkau. Alright, so itu sajalah. Terima kasih kepada Suhaimi yang juga sempat menyelit masuk sambil-sambil tu. Alright, jadi hari ni kita nak habiskan lebih kurang awal, dalam 10 minit awal. Tapi saya rasa saya diberitahu mungkin boleh lagi kot, boleh terus. Kita ada 10 minit lagi lah. InsyaAllah kita boleh teruskan. Alright, boleh teruskan insya-Allah, tak ada masalah. Boleh teruskan. Yes. Okay. Alright, so tak ada lagi Alright, terima kasihlah kepada semua. Alright, kita nak beri tepukan juga, tapi kita ada masa sikit. Kalau ada soalan, boleh tanya. Jadi sifat kasih sayang ni, jadikan dia sebagai satu amalan yang sangat-sangat kita perlukan. Kerana sifat kasih sayang ni adalah satu sifat yang Allah sangat suka, right? Sangat suka sifat kasih sayang ni. Jadi pastikan kita ni sentiasa penuhkan jiwa kita dengan kasih sayang, kerana itu salah satu sifat Allah sebenarnya kan. Kasih yang maha pengasih lagi maha penyayang, right? Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Memang sifat kasih sayang ni adalah sifat Allah. Jadi kita nak memperterjemahkan sifat tu, kita nak memperterjemahkan. Sebenarnya sifat-sifat Allah ni perlu kita terjemahkan, dan itulah yang Abang Bu nak cuba sampaikan. Kita terjemahkan kasih sayang. Mudah-mudahan dengan kita memperterjemahkan kasih sayang ni kerana Allah, pastinya Allah melihat, Allah akan pastinya menggantikan, akan menggembirakan kita, alright, dengan kasih sayangnya. Kan kita ni berkasih sayang apalah kan sikit, tapi kalau Allah menunjukkan kasih sayang, dia dah kasih, tetapi kalau dia kasih lebih sampai kita dapat melihat benda tu, woi dahsyat babe. Jadi teruskan. Alright, soalan, dia ada soalan apa yang kita nak cari, ciri-ciri partner dalam bisnes kita? First kali, alignment sama tak? Value sama tak? Value kita sama tak? Kita ni value yang sama. Sebab kalau value berbeza, maka dia akan menimbulkan banyak masalah. Value dia berbeza, maksudnya value ni adalah sifat dia. Mungkin orang ni dia nak benda secara jujur, kita tak boleh menipu. Ada orang cakap tak apa, kita nak cepat, kita boleh buat saja. Itu bercanggah daripada value. So bila value tak sama, dia akan pasti ada gangguan-gangguan yang luar biasa. Itu satu. Kedua juga, kita ada alignment ataupun matlamat yang sama. Kita masing-masing mempunyai arah tuju yang sama. Itulah tempat yang kita nak, itulah yang aku nak capai, itulah yang kau pun nak capai. Macam mana kita nak capai, kita bincangkan. Aku ada sifat-sifat yang sama, value yang sama, bagus. Dan bagus juga kalau kita ada skill yang berbeza. Maksudnya skill berbeza. Kita mungkin ada kelebihan dan dia ada kelebihan lain. Dan bila kita cantum benda tu, dia jadi bagus. Kalau kita ada mempunyai kelebihan yang sama,
Right, benda yang sama dia mungkin menimbulkan banyak isu. Itulah yang saya alami dalam proses perjalanan bisnes saya. Saya banyak sangat start dan fail bisnes. So dalam tu saya belajar banyak. Antara tu soalan yang kau tanya lah, kalau value tak sama, dia memang akan hancur. Sebab tu saya mencari partner-partner yang beragama Islam supaya value kita sama. Kan, kita ada value yang sama. So, itu kriteria yang saya lah. Untuk saya kena partner yang Islam kalau nak bersama dalam company dan sebagainya. Tapi kalau kerjasama, company saya bekerjasama dengan company yang bukan Islam, it's okay. Sebab apa yang saya perlu adalah dalam company kita mempunyai value. Jadi bila kita berdepan bercerita, kita bekerjasama dengan company yang bukan Islam, it's okay, it's bukan satu masalah. Alright, tapi dalam kita itu satu. Kedua, saya cakap tadi adalah mempunyai satu arah tuju yang sama. Kita perlu ada arah tuju yang sama. Dan ketiga, saya juga lebih suka kalau skill kita berbeza. Kalau kita dapat partner yang skill berbeza tau, kita mungkin kuat dalam benda ni, dia kuat dalam benda tu. Itu lagi bagus daripada dua-dua kuat dalam satu benda yang boleh menimbulkan pelbagai pelbagai benda lah. Jadi ini tiga lah saya bagi kan, untuk kau macam nak test. Lepas tu kita juga kena test tau. Jangan terus kau jumpa orang kita terus jadi okey, kita jadi partner. Tak, kita kena buat satu projek yang di mana kita kerjasama. Kita buat satu projek yang kita kerjasama, tengok boleh tak kita buat, boleh tak kita go through that process. Dan boleh tak kita dekat situ kita dapat faham masing-masing punya dalaman kita, macam mana gerak kerja kita, macam mana kita nak menghadapi sesuatu. Semua ni kan kita dapat rasa. Dan lepas tu kita buat satu penilaian sama ada kita boleh berpartner ataupun hanya buat projek-projek yang kata orang tu ad hoc dan sebagainya. Jadi itulah yang Abang Abu boleh kongsikan pada suami dalam ciri-ciri menjaga ataupun mencapai ataupun mendapatkan partner yang sesuai. Alright, Assalamualaikum AA Cik Suria. Waalaikumsalam Cik Suria kerana datang, terima kasih. Assalamualaikum AA dan AB. Boleh lihat update cerita sumbangan AB yang saya sampaikan di FB saya. Bila sampaikan dengan sumbangan dengan kasih sayang, Allah bagi rezeki saya bersilaturahim dengan asnaf dan anak yatim. Terima kasih AA dan AB. Alright, kasih sayang sangat-sangat penting. Alright, sangat-sangat penting. Untuk kita mempunyai satu sifat ihsan, kita lebih menjadi, insya-Allah lebih menjadi pemurah. Kita sentiasa memikirkan kebajikan orang lain yang dituntut kan, memberi banyak kebaikan kepada orang lain, memberi manfaat. Nabi cakap memberi manfaat kepada manusia yang lain. Memberi manfaat. Macam mana kita boleh memberi manfaat kepada orang lain? Alright, adalah berpuncanya daripada satu sifat kasih sayang. Kalau memberi manfaat kepada orang lain berpunca daripada sifat kasih sayang, maka dia sangat akan mendapat rahmat dan barakah Allah. Tapi kalau kita memberi manfaat dengan satu sifat untuk menjana keuntungan yang berlebihan, untuk mendapatkan dunia dan sebagainya, mungkin kita akan kecewa. Sebab dia tak datang daripada sifat kasih sayang yang membolehkan kita mungkin tidak menyampaikan sesuatu tu dengan penuh efektif, ataupun dia tidak mempunyai, dia mungkin ada kekurangan-kekurangan lain. Jadi kita perlu pastikan benda tu juga. Alright? Kalau first impression dan lain bagaimana tu? Right, first impression ni memang penting. Right, first impression ni sangat-sangat penting dalam kita nak berniaga baik, kita nak whatever. Memang sangat penting. Alright, sangat penting. Jadi pada awal kita memang perlu presentable. Kita perlu presentable, kita perlu jaga adab kita, cara tutur kita, akhlak. Nabi ajar kita akhlak. Sebab tu bila kita nak berikhtiar ni kan, kita tengok hadis-hadis Nabi. Semua sunnah tu kita tengok macam mana Nabi berikhtiar dalam segala benda. Alright. So kita kena macam itulah. Jadi pada Abang Abu, alright, first impression sangat penting. Kita perlu menjaga first impression ni. Bukan hanya pakai smart saja, pertuturan kita, cakap dengan orang tu macam mana. Right. Adakah kita cakap benda-benda yang membawa manfaat? Adakah kita sembang kosong? Adakah kita mengumpat persoalan lain? Ini semua adalah first impression. First impression ni bukan hanya dengan pakaian yang mewah-mewah. Alright. Tapi perlu kemas. Macam Abang Abu dululah, sekarang ni aku macam ni. Tapi dalam permulaan kerja Abang Abu, saya pun berpakaian sangat-sangat kata orang tu mengikut apa yang kita perlu. Sebab orang belum kenal kita. Jadi orang tak tahu siapa kita. Jadi kita perlu menunjukkan satu
bukan menipu, tapi kita menunjukkan perwatakan yang akan disukai oleh orang. Bila kita mempunyai benda macam tu, kita disukai oleh orang. Bila disukai oleh orang, senanglah kita, betul? Sama juga, sampailah satu tahap yang orang dah tahu, orang dah kenal, ataupun orang nak kenal kita senang. Contoh, dia belum kenal tapi nak kenal kita senang. Sebab ada banyak benda-benda yang diorang boleh cari pasal kita dan sebagainya, jadi itu akan menjadikan benda tu lebih baiklah. Okey, lebih baik elakkan atau cuba dengan ad hoc dulu. Cuba dengan ad hoc dulu. Jangan elakkan, cuba dengan ad hoc dulu. Jangan terus cuba nak sign kita jadi partner. Macam kita juga kan, mana ada jumpa budak, mana-mana budak ni kita terus ajak dia kahwin, mana boleh. Tak boleh. So tak best lah. First impression pun dah salah kan. Okay, Amir Razal, terbaiklah kau dua orang baru jumpa kan, jadi kau orang macam bolehlah borak. Alright, nak tanya, dalam bisnes ni wajib ke kita produce produk sendiri atau kita boleh ambil barang supplier tapi branding sendiri? Boleh, mana-mana pun boleh, tak salah kan. Tak semestinya kita produce produk baru kalau kita tak ada kewangan. Nak macam mana nak produce? Kita tak ada duit ni nak berniaga. Macam mana nak produce barang kita sendiri? Kita terpaksalah ambil barang orang lain dan kita jual dulu. Sampai satu tahap kita dah ada simpanan, kita boleh tanya sama ada kita boleh keluarkan produk kita sendiri. Kalau boleh keluarkan produk sendiri, maksudnya kita keluarkan brand sendiri. Produk masih orang lain tapi kita OEM contohnya, boleh juga. Tapi pastikan OEM tu betul lah, benda-benda yang betul, benda-benda yang ikut panduan, ikut undang-undang sebagainya, boleh. Sampai satu tahap bila kita dah bersedia untuk kita pula produce barang kita sendiri, mungkin kita dah ada kilang, kita ada certain formula baru, kita dah nampak daripada apa yang kita buat selama ni, kita nampak ada kekurangan yang perlu kita, that's why we call gap dalam produk, gap dalam satu benda. Jadi kita cuba fill that gap, baru kita keluarkan produk sendiri. Tapi itu semua makan, maksudnya ada stages dia. Jadi jangan terus kita rasa macam, aku kalau tak ada produk sendiri, aku tak boleh berniaga ke? Tak, awak boleh berniaga. Awak boleh berniaga dengan hanya menjual orang barang lain. Contohnya trading bukannya dia ada produk pun, dia ambil produk orang ni, dia supply pada orang perlu. Itu dalam business trading. Nampak? Ada orang juga business jual fashion, dia tak ada pun produk dia ambil fashion orang lain, dia letak, dia jadi orang tengah je. So daripada business kepada customer, aku jadi orang tengah. Contohnya macam itulah. Ataupun dalam online sendiri, kita tengok ada affiliate yang tak perlu ada produk, mereka jadi affiliate, dropshippers. Right, mereka jadi dropship supaya mereka boleh menjual produk-produk orang lain tanpa mereka memerlu letak dalam stok dan sebagainya. Alright, kita ada juga affiliate yang boleh jual ataupun tanpa, dia recommend saja. Affiliate ni dia lebih kepada recommend saja. Dia hanya ada affiliate link dan orang tak perlu nak dia tak perlu nak buat banyak kerja. Dia jadi affiliate. Dropshipper ni mungkin ada kerja sikit. Kerana dia perlu ada kerja sikit lah. Itu yang saya nampak lah daripada online yang sedang yang sedang happening ni lah. Jadi inilah antara benda yang saya rasa saya boleh kongsi pada hari ini, insyaAllah. Tapi apa-apa pun buat dengan penuh kasih sayang, sebab kasih sayang inilah yang akan menjadikan sama ada sale anda tu melekat datang dengan begitu bagus, bisnes awak berkembang, semuanya kerana kasih sayang. Dan duit yang kita dapat daripada apa yang kita buat, kalau ianya datang daripada ikhlas kasih sayang, maka dia akan mempunyai keberkatan. Percayalah cakap Abang Abu, kalau kita melakukan satu dengan penuh kasih sayang, pastinya dia akan membuahkan hasil yang luar biasa. Alright, itu saja daripada Abang Abu. InsyaAllah kita berjumpa esok pukul 9 pagi. Alright, bersama dengan Abang Abu. Esok 9 pagi saya berada di... Tapi insyaAllah saya boleh buat live. Tak apa, saya boleh buat live pakai ni pun saya boleh buat. Jadi kita akan terus buat live esok 9 hingga 10 bersama dengan Abang Abu. Alright, setiap hari insyaAllah kita cuba pastikan kita buat live ini. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Alright.